Assalamualaikum, bersama saya Muhammad Syarif Zamawang dalam berita pagi Sabah edisi Isnin 6 Disember 2021. Belanjawan kedua Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah GRS yang dibentangkan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor dengan peruntukan RM4.596 bilion antaranya turut mengambil kira kelestarian hijau. Langkah tersebut mendapat reaksi positif Pengarah Jabatan Perlindungan Alam Sekitar Sabah. Pengarahnya Vitalis Moduying berkata dengan peruntukan khusus berjumlah RM12.35 juta di bawah perbelanjaan perbekalan dan RM16.56 juta di bawah perbelanjaan pembangunan adalah inisiatif untuk memastikan serta mewujudkan kelestarian hijau akan diberikan perhatian sewajarnya. Bagi Jabatan Perlindungan Sekitar, kita sangat berterima kasih kerana aspek pelindungan dan perlindungan alam sekitar telah dibajetkan dalam bajet tahun 2022 ini. Pelbagai aktiviti pemeliharaan dan perlindungan alam sekitar akan dilaksanakan bersama dengan semua jabatan-jabatan yang berkaitan. Beliau berkata demikian kepada RTM semasa program santai jalan-jalan pungut sampah di pantai Tanjung Aru 1, Kota Kinabalu. Katanya agenda kelestarian hijau berkait secara langsung dengan industri pelancongan negara. Justru kepelbagaian dan keunikan flora dan fauna di negeri ini akan terus dipelihara dengan baik. Pihaknya juga telah membangunkan aplikasi polis alam sekitar bagi memastikan keberkesanan melindungi dan memelihara alam sekitar yang menjadi produk utama tarikan pelancong luar dan dalam negara. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah mensasarkan Sabah menuju sifar HIV/AIDS menjelang 2030. Sasaran itu juga adalah yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM di peringkat kebangsaan. Misi ini akan berjaya apabila kita mendapat bantuan daripada semua pihak, daripada semua individu, semua agensi untuk membantu memberhentikan pelebakan jangkitan ini, membuat saringan awal, memberi rawatan awal kepada pesakit-pesakit. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Penutupan Sambutan Hari AIDS Sedunia 2021 peringkat negeri di sebuah pusat beli belah di Kota Kinabalu. Datuk Rosnani turut menyeru masyarakat agar tidak menyisihkan dan memandang serong terhadap pesakit HIV/AIDS. Ini kerana stigma dan diskriminasi masyarakat seperti ini menjadi antara faktor golongan berkenaan tidak mahu tampil untuk menjalani saringan dan rawatan. Sabah tersenarai dalam 5 negeri teratas mempunyai bilangan kes HIV terbanyak di Malaysia dengan 187 kes HIV baru dan 87 kes AIDS dilaporkan setakat tahun 2020. Klinik-klinik swasta memainkan peranan penting dalam membantu kerajaan mengesan golongan B40 mempunyai penyakit yang boleh dirawat. Ia bertepatan dengan konsep mencegah lebih baik dari mengubati. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, Datuk Rosnani Mudin berkata PKB40 bertujuan membuat saringan awal penyakit tidak berjangkit antaranya darah tinggi, kencing manis, kanser serta masalah buah pinggang. Seterusnya diberi rawatan awal bagi mencegah komplikasi. Setakat ini sehingga bulan Oktober, sebanyak 2,245 orang telah disaring di seluruh Sabah. Tetapi kita inginkan lebih ramai orang disaring dan kita perlukan penyertaan daripada klinik-klinik swasta untuk membantu Kementerian Kesihatan membuat saringan ini, terutama di tempat-tempat yang sukar untuk dicapai. Beliau berkata demikian sempena program saringan kesihatan percuma kepada golongan B40 PK anjuran Permai Poliklinik Sabah di Dewan Pagansakan Inobong Penampang. Now the booster dose or the first dose and the second dose, you can come to our clinic. All Permai Polyclinic got it. Government gave it to us to give it to the public free. Saya berterima kasih kepada klinik Permai ini karena dapat mengadakan promosi ataupun program seperti ini untuk orang ramai dapat kemudahan untuk buat pemeriksaan. Program ini amat bagus, bermanfaat untuk orang-orang kampung dan yang terutama yang B40 dan kepada semua rakyat di daerah, khasnya untuk daerah Penampang lah. Kita kena ambil peluang untuk mengambil apa-apa cara macam program seperti ini. Ya, satu program yang sangat bagus
di mana ia macam membantu golongan B40 untuk mendapatkan ujian saringan kesihatan secara percuma. Skim PKB40 dijangka memberi manfaat kepada lebih 800,000 rakyat seluruh negara. Satu lagi perkhidmatan Agrobank dibuka di Beluran menjadikan keseluruhan cawangannya ke 139. Pembukaan itu didorong aktiviti pertanian serta pemprosesan makanan di daerah itu menerusi subsektor tanaman, perikanan dan penternakan. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata, menerusi pembukaan bank ini, kegiatan ekonomi penduduk dapat dipertingkatkan terutamanya melalui kemudahan pembiayaan yang holistik dan mampan. Banyak aktiviti ekonomi dalam sektor pertanian di kawasan Beluran ini, ladang-ladang, kilang dan tentu sekali cawangan ini akan dijadikan bank untuk mengadakan transaksi perniagaan untuk mereka. Jadi saya harap agar bank-bank komersial yang lain akan melihat potensi ekonomi yang boleh dibangunkan di luar bandar. Beliau bercakap kepada media dalam majlis perasmian Agrobank Cawangan Beluran di Pekan Beluran. Terdahulu Datuk Ronald dalam ucapannya berkata, bagi tempoh Januari hingga 31 Oktober lalu, sejumlah 191 juta ringgit kelulusan pembiayaan Agrobank dicatatkan di negeri ini. Daripada jumlah itu, 2.8 juta ringgit pembiayaan terkumpul dicatatkan di kawasan Beluran yang telah memanfaatkan 90 penerima. Kita beralih kepada perkembangan semasa COVID-19. Semalam jumlah kes harian bagi negeri Sabah terus menurun dengan terbaharu 294 kes, menurun 57 kes berbanding sebelumnya. Manakala 4 kematian dilaporkan, 2 di Tuaran dan masing-masing 1 di Kota Marudu dan Sipitang. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan yang juga jurucakap COVID-19 negeri, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun dalam kenyataan berkata, secara keseluruhan, kedudukan kes di daerah-daerah mencatatkan turun naik setiap hari. Peratusan yang tinggi bagi kes jangkitan sporadik harus dilihat sebagai satu amaran dan peringatan kepada semua agar mengelak daripada mengunjungi tempat orang ramai bagi mengurangkan risiko jangkitan. Dalam pada itu, jumlah kes sembuh terus mengatasi kes positif dengan 380 pesakit sembuh direkodkan. Ia menjadikan jumlah kumulatif sembuh 225,164 orang. Manakala 1,275 pesakit sedang menerima rawatan iaitu 588 orang di hospital, 662 orang di pusat kuarantin, 23 orang di pusat tahanan sementara dan penjara serta 2 orang di fasiliti swasta. Sebelum beralih ke berita seterusnya, kita ikuti statistik terkini kes COVID-19 mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Sambutan perayaan Krismas semakin terasa khususnya di Sabah. Di Pekan Megatal telah berlangsung perarakan kereta berhias perayaan Krismas Megatal 2021. Program tersebut anjuran Dewan Bandaraya Kota Kinabalu dengan kerjasama Majlis Gereja-Gereja Megatal. Menjelaskan kepada media, pembantu menteri kepada Ketua Menteri Sabah, Datuk Abidin Madingkir berkata, amalan sambutan pelbagai perayaan antara pelbagai kaum jelas menunjukkan toleransi dan kesepakatan bersama. Jelasnya lagi, walau apapun sambutan dan perayaan, amalan norma baharu dan aspek pematuhan prosedur operasi standar SOP perlu sentiasa diutamakan. Apabila kita telah melaksanakan PKP kan, beberapa PKP dan sekarang kita dalam fasa keempat National Recovery Plan dan kita dapat membuat program-program dan ini sudah tentu bukan saja dapat merapatkan lagi hubungan di antara gereja-gereja kerana ini dianjurkan oleh Majlis Gereja-Gereja. Kita akan menganjurkan bersama-sama dengan Majlis Gereja Sabah. So yang itu insya-Allah akan berjalan pada 14 dan 15 lah. Hari pertama akan dirasmikan oleh YB Ketua Menteri.
Sebanyak 21 buah kereta telah menyertai pertandingan kereta berhias ini disertai dengan perarakan mengelilingi Pekan Mengkatal. Kemenangan Kampung Telisai di peringkat kebangsaan menerusi pertandingan komuniti zon hijau COVID-19 disifatkan sebagai kejayaan besar kepada kampung tersebut. Antaranya yang menonjol komitmen seluruh penduduk selain promosi dan dokumentasi di peringkat pengurusan kampung. Ahli Parlimen Lahad Datu, Datuk Muhammadin Ketapi berkata kejayaan itu juga memperlihatkan usaha memperkasa peranan komuniti bersama-sama kerajaan dalam memerangi pandemik COVID-19, seterusnya memastikan warga komuniti bebas daripada jangkitan COVID-19. Ini menunjukkan satu kejayaan untuk Kampung Telisai di mana mereka telah dinobatkan sebagai pemenang, dan saya berharap menjadi contoh kepada kampung-kampung yang lain seperti kejayaan yang telah ditunjukkan oleh penduduk-penduduk di Kampung Telisai ini. Beliau berkata demikian dalam Majlis Apresiasi Komuniti Zon Hijau COVID-19 Kampung Telisai di Lahad Datu. Yang pertama, pengamalan norma baharu oleh masyarakat. Yang kedua, kualiti dan kemantapan kepimpinan di peringkat kampung. Yang ketiga, tindakan proaktif ataupun intervensi oleh pemimpin kampung kepada kemungkinan-kemungkinan kalau pandemik ini melanda masyarakat kampung. Keempat adalah kita punya kolaborasi dengan agensi-agensi, khasnya KKM, Eskom, frontliner seperti polis, rela, Angkatan Pertahanan Awam. Kampung Telisai menerima hadiah RM50,000 dalam bentuk projek pembangunan meliputi naik taraf ruang rekreasi komuniti, baik pulih surau komuniti, membina perpustakaan komuniti dan lain-lain projek komuniti. Baik saudara, sekian berita pagi Sabah. Teruskan bersama berita RTM. Saya Muhammad Syarif Zamawang. Salam hormat.